Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk yang diberi, iaitu graf Euler dan Hamilton. Sebelum kami menerangkan topik tersebut, kami akan perkenalkan diri kami dulu. First, nama saya Faris bin Rusdan, nombor metrik 23BT02004. Dan saya Muhammad Ikhwan bin Tayang, nombor metrik saya 23BT02002. Dan saya Wan Zulazhan bin Wan Muharani, nombor metrik 23BT02005. Dan saya Fiq Kemal bin Ahmad Shidi dan nombor metrik 23BT02001. Apakah itu graf? Dalam diskrit matematik, graf merupakan collection of point dipanggil vertices, dan garisan di antara poin-poin tersebut dipanggil edge. Aplikasi graf linear digunakan bukan sahaja dalam matematik, tetapi juga dalam bidang lain seperti sains komputer, fizik dan kimia, linguistik, biologi dan lain-lain. Dalam kehidupan sebenar juga, contoh terbaik struktur graf adalah GPS, di mana anda boleh menjejaki laluan atau tahu arah jalan. Okey, jadi bagaimana pula dengan graf teori? Jadi dalam diskrit matematik, graf teori merupakan sebagai struktur matematik yang mewakili fungsi tertentu dengan menghubungkan set titik. Ia digunakan untuk mencipta hubungan berpasangan antara objek. Alright, sebagai contohnya, katakan terdapat graf G bersamaan VE, di mana V vertex ada 4, iaitu A, B, C dan D. Dan manakala E edges ialah tepi atau garisnya bermula dengan AB dan kurungan kedua AC, yang ketiga BC dan keempat CD. Okey. Jadi bagaimana boleh jadi AB, AC dan BC dan CD ni? Alright. Jadi kalau kita tengoklah dari A, dia bermula daripada vertex A, dia pergi ke vertex B. Untuk AC, dia ambil daripada vertex A, dia pergi ke vertex C, dan BC dia ambil vertex B ke vertex C, dan untuk CD dia pergi start dari vertex C, dia pergi ke vertex D. Jadi itulah dia punya edges dia. Kita pergi ke jenis-jenis graf. Okey, pada asasnya jenis-jenis graf terbahagi kepada dua, iaitu undirected graph dengan directed graph. Alright. Okay, untuk undirected graph, dia mempunyai edge yang tidak mempunyai arah. Edge ini menunjukkan hubungan dua hala, di mana setiap edge ini boleh dilalui dalam kedua-dua arah. Okay, graf yang alright, jadi graf di atas menunjukkan graf yang tidak terarah. Yang secara ringkasnya, yang ada 3 node dan 3 edge. Node itu bermaksud vertex lah. Alright, manakala untuk graf yang terarah, dalam teori graf ini terdiri daripada satu set vertex yang disambungkan oleh edge, di mana edge mempunyai arah yang berkaitan dengannya. Okay, jadi seperti kita boleh tengok gambar raja di atas, undirected graph, di mana dia punya edge dia ada arrow, which is dia boleh pergi mana-mana daripada vertex ni ke vertex ni. Untuk yang directed, dia ada arrow, which is dia kena ikut lah dia punya arrow tu, daripada contohlah saya buat A, B, C. Alright, jadi daripada A dia kena pergi ke B, dari B kena pergi ke C, lepas tu C kepada A balik. Itulah directed graph. Jadi selain daripada undirected dengan directed graph, masih ada banyak lagi jenis-jenis graf yang kita belum nampak. Okay, sebagai contohnya, null graph, simple graph, multigraph, connected graph, disconnected graph, cycle graph, complete graph, planar graph dan lain-lain lagi. Masih banyak lagi. Alright, jadi kita tengok satu-satulah. Okay, first untuk null graph. Graf ni di mana dia tidak mempunyai edge, hanya ada vertex saja. Jadi inilah dia punya null graph. Untuk simple graph, graf ni dia tidak terarah, undirected, dan tidak mempunyai loops. Loops ni yang gelong tu lah.
Alright, multigraph pula dia adalah graph yang ada multiple edge di antara set vertices, di mana dia ada gelong. Kalau kita tengok ni, dia ada banyak edge, dia macam-macam edge, lepas tu dia ada gelong Alright, connected graph pula dia adalah graph di mana-mana dua vertices ni dia bersambung oleh pad. Jadi kita tengok ni lah contoh dia. Untuk disconnected graph pula, graph ni di mana dua vertices atau knot diputuskan. Tadi disambungkan, ni diputuskan oleh pad. Untuk cycle graph ni dia graph yang melengkapkan cycle lah. Dan graph ni juga dia directed, which is kalau kita tengok contoh ni dia ada arrow lah kan. Complete graph, apabila setiap pasangan vertices disambungkan dengan edge, jadi graph tersebut dipanggil complete graph. Simple je. Untuk planar graph, di mana apabila tiada dua edge, graph bersilang dan semua vertices dan edge dilukis dalam satu satah ataupun single plane, maka graph tersebut dipanggil planar graph. Dia punya graph tu bentuk macam sayap kapal terbang Itu contoh planar graph. Dan graph lain-lain tu banyak lagi lah. Contoh macam non-planar graph, apa lagi, bipartite graph, complete bipartite graph, ada wheels, ada hypercube, dan ada apa, kita punya topik Euler dan Hamilton. Itu pun graph juga. Alright, sekarang kita pergi ke properties of graph. Sebagaimana kita nak tengok graph, kita kena tahu dia punya properties. Bagaimana nak membentukkan graph tu. First, kena ada vertices. Vertices ni dia adalah titik pertemuan edge lah dalam graph. Lepas tu edge pula dia adalah connection antara vertices. Dia boleh jadi undirected ataupun directed. Weight pula, weight ni dia ditetapkan, hanyalah ditetapkan pada edge dia, di mana dia represent sebagai cos ataupun jarak antara dua vertices. Nanti kita tengok macam mana weight graph ni dikira dalam topik lain. Degree. Alright, degree pula. Degree ni dia adalah bilangan edge yang bersambung dengan vertex tu lah. Senang cerita, dalam satu vertex tu dia boleh ada beberapa bilangan degree. Dalam graf tak arah ni, in degree adalah sesuatu vertex, iaitu bilangan edge yang menghala kepadanya. Maksudnya in degree biasanya kita dengar dekat relation lah kan, di mana dia menghala kepada vertex. Dan out degree pula adalah bilangan edge yang bermula daripadanya. Jadi benda ni kita dah tengok dah dalam topik relation. Alright, untuk pad dia adalah laluan vertex yang disambungkan dengan edge. Simple pad dia tidak mengandungi sebarang vertices atau edge yang berulang. Senang cerita dia berbezalah dengan circuit. Pad biasa ni atau simple pad ni dia hanya satu arah saja dan tidak ada pengulangan. Untuk cycle, cycle ni dia adalah pad yang bermula ataupun dia ada permulaan dan dia ada perakhiran pada vertex yang sama. Simple cycle ni dia tidak mengandungi sebarang vertices atau edge yang berulang. Dan cycle graph ni boleh ada dua jenis, iaitu even cycle dan odd cycle. Di mana nak kira even cycle ni dia punya nombor bilangan vertex dia adalah genap. Itu dipanggil even cycle. Odd cycle pula adalah bilangan vertex yang ganjil. Connectedness pula, dia seperti yang saya katakan sebelum ini, dia ada dua, which is connected dengan disconnected. Itulah connectedness.
Planarity dia adalah yang saya cakap tadi jugalah. Kalau nak jadikan dia planar, dia mesti dilukis pada satah. Dengan syarat tanpa ada sebarang edge yang bersilang antara satu sama lain. Itu syarat dia. Tree pula, dia adalah sejenis graf yang punyai rangkaian tidak terarah. Ialah undirected graph lah. Jadi tree ni hanya boleh mempunyai satu pad saja untuk menyambungkan mana-mana dua vertices. Tree ni dia tidak boleh ada gelong lah dan cycle. Jadi nak kata graf di sini adalah graf yang tidak terarah. Contoh graf yang ada kat sini. Dan dia hanya mempunyai laluan untuk menyambung dua vertices saja. Jadi graf tersebut adalah tree. Bipartinous pula, dia adalah sesuatu graf dikatakan bipartite jika verticesnya boleh dibahagikan kepada dua set disjoint supaya tiada dua vertices dalam set yang sama disamakan oleh edge. Jadi kat gambar sebelah ni kita boleh tengoklah contoh dia punya bipartite ni, bipartite graph, orang panggil bipartite graph. Dia adalah jenis graph. Topik seterusnya kita akan bincangkan adalah Euler and Hamilton. Alright. Seperti mana kita tengok masalah graf tertentu berkaitan dengan mencari laluan ataupun pad antara dua vertices supaya setiap edge yang dilalui tepat sekali, hanya sekali, atau mencari pad antara dua vertices semasa melawat setiap vertex hanya sekali je. Laluan ataupun pad ini lebih dikenali sebagai Euler pad dan Hamilton pad masing-masing. Alright, jadi Euler dan Hamilton ni masing-masing terbahagi kepada dua, iaitu Euler ada dua, Euler pad dan Euler circuit. Manakala Hamilton ada dua, Hamilton circuit dan Hamilton pad. Okey, jadi apakah itu Euler pad? Euler pad ni adalah laluan ataupun pad yang menggunakan setiap edge dalam graf tanpa ulangan. Sebagai pad, dia tidak perlu kembali kepada permulaan vertex. Dia boleh berhenti mana-mana sahaja maksudnya. Dalam graf yang ditunjukkan di bawah ni terdapat beberapa Euler pad lah. Jadi kita boleh try. Kita boleh start dari mana-mana vertex. Sebagai contoh, saya ambil C lah, vertex C. Okay, kita ambil vertex C. Kita akan pergi ke vertex A. Vertex A pergi pada B. B kepada D. D kepada C. Dan akhir sekali, C kepada B. Dia asalkan laluan yang kita lalu tu, setiap vertex tak kembali kepada vertex yang asal. Maksudnya daripada C tak akan sampai ke C lah, kerana itu bukan Euler pad. Alright. Sekarang ni kita nak pastikan graf tu adalah Euler pad. Alright. Jadi untuk pastikan graf tu adalah Euler pad, dia punya syarat dia senang je. Jadi paling banyak vertex, paling banyak adalah dua. Dalam dua vertex tu boleh ada degree yang ganjil. Maksudnya paling limit dia 2 je lah. Dalam dua vertex tu boleh ada bilangan degree yang ganjil. Kalau dah lebih daripada 2 vertex tu, kira itu bukan Euler pad dah. Alright. Sebagai contoh, okay, jadi soalannya, pastikan setiap tu adalah Euler pad. Jika ada satu, cari Euler pad. Alright, macam mana kita nak pastikan graf-graf ni adalah Euler pad ataupun tidak? Okey, jom kita tengok graf yang bahagian ni. Okey, yang bentuk petak ni. Walaupun ada banyak vertex, tapi nak tahu dia Euler pad ke tak, ingat syarat dia, 2 je vertex yang boleh ada bilangan ganjil degree-nya. Okey, jom kita tengok. Ni kat vertex ni ada 2, 2, 4, 4, 2, 4. Tiada ganjil, tapi still tepati syarat dia. Alright, jadi graf ini adalah Euler pad. Alright, untuk graf kedua ni kita tengok.
untuk vertex E ada 2 degree dia. Vertex A dengan B, vertex A dengan B ni dia punya bilangan degree dia adalah ganjil, which is dah capai limit dia. Dan kita tengok D dengan C 2, 2, which is dia tepatilah syarat untuk Euler pad ni. Jadi graf ini adalah Euler pad. Alright. Dan yang bahagian ni pula kita tengok, jom kita kira bilangan degree untuk setiap vertex. Okay, yang ni 3, 3, 3, 3. Ni dah, bila dia dah lebih pada 2, jadi dia bukan Euler pad lah, kerana dia punya bilangan vertex dia dah melebihi 2. Limit dia yang boleh ada ganjilnya 2 vertex saja. Jadi bukan, nak katakan graf ni bukan Euler pad lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan sambung pembahagian untuk graf Euler. Euler ada 2 bahagian. Yang pertama ada Euler path dan yang kedua ada Euler circuit. Sekarang ni saya akan sambung part Euler circuit. Okay, an Euler circuit is a walk through a graph which starts and end at the same vertex and use every edge exactly once. Maksudnya untuk graf Euler circuit ni, dia berjalan menerusi graf yang di mana dia akan bermula dan berakhir pada tempat vertex yang sama, dan dia akan menggunakan setiap laluan tu hanya sekali, tak boleh lebih dari sekali. Kalau lebih tak jadi. Lepas tu, a graph has a Euler circuit if and only if the degree of every vertex is even. Maksudnya syarat untuk graf Euler circuit ni, untuk setiap vertex tu dia punya degree tu kena bernombor genap, tak boleh ganjil. Contoh genap tu nombor 2 lah, 2, 4, 6 dan seterusnya. Dan tak boleh nombor ganjil. Kalau ganjil tak jadi. Okey, ni adalah contoh untuk graf Euler circuit. Okey, kat sini dia ada berapa vertex? Ada dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia ada 8 vertex. Okay. Sekarang ni kita nak cuba buktikan bahawa graf ini adalah Euler circuit ataupun bukan. Okay, kalau nak membuktikan ini Euler circuit, kita cuba kira dia punya degree untuk setiap vertex tu. Okay, kita mula dari belah sini, belah kiri. Okay, sekarang ni untuk vertex belah kiri ni dia ada 2 sebab dia ada 2 laluan. Okay, maksudnya dia ada 2 degree. Dia ada 2. Okay, untuk yang atas ni pula dia ada 4. Yang ni pula ada 2, 4, 2, 4, 2, 4. Itulah. Sebab 4 ni sebab dia ada 2, sebab 4 ni sebab dia ada 4 laluan. 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4 degree lah. Lepas tu lagi, nak menguatkan lagi ini vertex untuk Euler circuit ni, kita cuba lalu setiap jalan ni. Kita start dari belah sini. Dia syaratnya kena bermula kat belah sini dan tamat pun belah sini. Ni kita cubalah. Ni ke sini sekali lalu je. Lepas tu ni ke sini, ni ke sini, sini. Maksudnya dia sudah lalu semua jalan dan lalu tu sekali je, dan mula tu pada tempat yang sama dengan tempat dia berakhir tu, kat belah sini. Dan degree dia pun semua bernombor genap, bukan ganjil. Ni 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Macam tu lah. Maksudnya ini adalah graf Euler circuit.
Macam ni lah. Lepas tu yang seterusnya, contoh lain lagi. Okay, untuk graf belah kiri ni, ini adalah graf Euler circuit. Sebabnya dah bernampak untuk A ni dia ada 2 degree. 2 untuk C pun sama, ada 2, D pun 2, E pun 2, B ni 4 sebab ada 4 laluan. Macam tu lah. Lepas tu nak membuktikan lagi ini graf Euler circuit, kita cuba lalu lah start dari A. Start dari A, tamat pun kena dekat A juga, tak boleh tempat lain. Jadi kita mula dari A lah. A akan ke B, B akan ke C, C akan ke D, D akan ke B, B akan ke E, B akan ke E, E akan ke A. Jadi lalu semua jalan ni sekali. Dia mula dari A dan tamat pun dekat A. Dan degree untuk setiap vertex ni adalah genap, bukan ganjil. Lepas tu untuk graf yang belakang ni pula, ini bukan graf Euler circuit. Sebabnya dah nampak dah, sebab B dengan D ni dia punya degree tu ganjil, bukan genap. Okay, B ni ada 3, D pun 3, A 2, C 2. Maksudnya dia bukan graf Euler circuit. Sebab dia punya degree untuk vertex tu ada yang bernama ganjil. Jadi bukan graf Euler circuit. Nak menguatkan lagi, ini bukan graf Euler circuit, kita cuba lalu lah. Lalu kita mula dari A lah. A yang kita cuba, A akan ke B, B akan ke D, D akan ke C, C akan ke B. Lepas tu nak ke A tak boleh dah sebab dah lalu B ke A. Lepas tu kalau kita tukar lah, kita ambil dari A ke B, B akan ke C, C akan ke D, D akan ke B. Lepas tu nak D ke A dah tak boleh. Ataupun kalau kita A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, lepas tu nak D ke B pun tak boleh. Macam tu. Ataupun kita cuba ambil dari B, B ke D, D ke A ke B, B ke C, C ke D. Sekarang ni tadi kita mula dari B kan. Ni sekarang ni semua laluan dah lalu sekali je. Tapi yang bukannya ini graf Euler circuit, sebabnya ni mula B tapi tamat dekat mana? Dekat A. Tamat dekat A. Jadi bukanlah, walaupun dia lalu semua jalan sekali je, tapi tempat mula dan tamat tu berlainan. Dia tak boleh. Thank you. Yang seterusnya adalah Hamilton graph. Seperti Euler graph, Hamilton graph juga terbagi kepada 2. Saya hanya akan menerangkan tentang salah satu daripadanya, iaitu Hamilton circuit. Dalam Euler circuit, kita perlu mengelilingi setiap S yang ada. Sedangkan kalau kita menggunakan Hamilton circuit, kita yang perlu mengelilingi setiap vertex yang ada. Konsep ini kita boleh ambil contoh daripada pengantar barang. Setiap pengantar barang itu akan berhenti pada location pengantaran yang dorang ingin tujui. Jika Euler pula, mereka akan mengelilingi setiap laluan yang ada untuk pergi ke location tersebut. Okey, saya akan menerangkan sedikit mengenai Hamilton circuit. Hamilton circuit ini dia merupakan sebuah circuit yang akan mengelilingi setiap vertex yang ada sebanyak satu kali. Dan circuit ini juga perlu bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Nama Hamilton circuit ini diambil sempena nama William Rowan Hamilton yang mempelajari tentang circuit ini pada tahun 1800-an. Okey, mari kita lihat pada contoh graf di bawah ini. Dalam ketiga-tiga graf ini, hanya ada satu saja Hamilton circuit, yaitu graf 1. Mengapa graf 2 dan 3 bukan Hamilton circuit? Kerana jika kita memulakan perjalanan,
kita dari vertex A atau vertex E, kita akan berakhir pada vertex yang berbeza. Seperti yang saya telah terangkan di slide sebelumnya, Hamilton Circuit kena mengelilingi setiap vertex yang ada dan kena bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Oleh itu, graf 1 adalah Hamilton Circuit. Kerana jika kita bermula pada vertex A, kita boleh melanjutkan perjalanan ke vertex B. Dan seterusnya kita boleh pergi ke vertex C, selepas itu ke vertex E, sesudah itu ke vertex F, dan setelah itu vertex D dan berakhir pada vertex A. Seperti yang kita ketahui, Hamilton Circuit hanya perlu mengelilingi setiap vertex yang ada. Jadi kita tidak perlu mengikuti semua edge yang ada pada graf tersebut. Kerana yang penting kita mengelilingi setiap vertex yang ada. Okey, contoh lain yang boleh kita lihat adalah seperti graf di bawah ini. Dalam isu ini, kita akan memanggilnya sebagai Travelling Salesman Problem atau TSP. Dalam TSP ini, kita diberikan sebuah situasi mengenai seorang penjual yang ingin melakukan perjalanan ke 4 bandar yang berbeza, iaitu LA, Chicago, Atlanta, dan Dallas. Bagi mengurangkan kos yang diperlukan sepanjang perjalanan, penjual tersebut sudah pun menyelesaikan kos perjalanan yang diperlukan dengan melakar sebuah graf. Dalam mengatasi masalah ini, penjual akan menggunakan Hamilton Circuit. Hal ini kerana jika menggunakan Euler graph, maka dijamin penjual tersebut akan menggunakan lebih banyak kos perjalanan berbanding menggunakan Hamilton Circuit. Oleh itu, jika kita menggunakan Hamilton Circuit, penjual boleh memulakan perjalanannya dari rumahnya ke LA terlebih dahulu dengan kos $70. Selepas itu, dari LA, dia boleh ke Chicago dengan kos sebanyak $100. Dari Chicago ke Atlanta, dia akan menggunakan kos sebanyak $75. Dari Atlanta ke Dallas pula, dia akan menggunakan kos sebanyak $85. Dan yang terakhir dari Dallas, dia akan pulang ke rumahnya dengan mengambil kos sebanyak $120. Jika dihitung ke semua kos perjalanannya, dia akan menjadi $450. Maka perbezaannya kita dapat lihat daripada mengambil Euler graph. Hamilton Circuit adalah pilihan yang terbaik bagi penjual tersebut. Maka perjalanan Euler graph ini dia banyak memakan kos kerana Euler kita perlu mengelilingi setiap edge yang ada dalam graf tersebut. Manakala jika Hamilton pula, kita yang mengelilingi setiap vertex yang ada dalam graf tersebut. Okey, setakat itu saja penerangan saya mengenai Hamilton Circuit. Saya yakin anda pasti tertanya mengenai graf 2 dan 3 dalam slide sebelumnya, bukan? Mengenai kedua graf tersebut, ianya akan diterangkan pada slide seterusnya. Setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang Pak Hamilton Pak. The Hamilton Part also visit every vertex once with no repeat, but does not have to start and end the same vertex. Okey. Hamilton Part ni dia akan lalu semua vertex hanya sekali dan dia takkan berulang. Hamilton Part ni dia lebih kurang je macam Hamilton Circuit, cuma beza dia Hamilton Circuit ni dia start dan end dia dekat vertex yang sama, tapi Hamilton Part ni dia start dan end dia tak boleh tempat yang sama, tak boleh vertex yang sama. Hamilton Part ni dia tak semestinya kena lalu setiap laluan, yang penting dia kena lalu setiap vertex. Okey, contoh macam yang pertama ni, contoh macam A ke B, B ke E, E ke C, C ke D, D ke F. Okey, contoh yang kedua macam yang kanan ni,
A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Okay. Untuk yang contoh terakhir ni, dia bukan hamilton part sebab dia macam lalu 2 kali C ni. Okay. Contoh D ke C, C ke F, F ke A ke B. Okay. Kat sini macam B ke C tak boleh lalu kan, sebab dia hamilton part, dia tak boleh, vortex ni kena lalu sekali je. So yang ni bukan hamilton part. Okay. Soalan seterusnya, does a Hamilton part or circuit exist on the graph below? Adakah graf kat bawah ni merupakan Hamilton part ataupun circuit exist? Okey. Jelas di sini bahawa sudah terang lagi bersuluh bahawa ini adalah Hamilton part dan bukan Hamilton circuit. Sebagai contoh, kita mulakan dari E. Kita mula pada E. Okay. E ke C, C ke A ke B, B ke D. Okey. Kenapa saya cakap ini bukan Hamilton circuit? Ini kerana untuk Hamilton circuit tidak boleh lalu pada vertex yang sama, tetapi perlu bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Okey, kalau kita lalu D ke C tak boleh, sebab C ni kita tadi vertex ni kita dah guna, dah lalu. Kalau kita nak lalu D ke A pun tak boleh, sebab vertex ni pun kita dah lalu tadi. Okey, baik, setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada diri kami sendiri. Kami akhiri pembentangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.